Okay, baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Sihat ke? Alhamdulillah. Alright. Okay, cikgu harap semua orang sihat. So hari ni kita nak sambung lagi sesi kelas kita hari ni untuk bab 2. So sebelum kita mula sesi kelas kita buka dulu kelas dengan berkitab Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. So syukur kepada Allah SWT. So hari ni kita dapat teruskan lagi sesi kelas kita hari ni. Cikgu rasa untuk bab 2 part ni paling cikgu suka. Okay. Cikgu pada cikgu lah. Okay. Kalau zaman cikgu belajar dulu, part ni kita sebut sebagai kalau sebut soalan mana tu? Soalan yang ada alpha beta tu. Korang dah belajar? Ada idea? Kita nak belajar pasal apa hari ni? Yang ada alpha beta tu. Kalau cikgu sebut kalau ada alpha beta tu, apa yang korang ingat? Ini idea? Alpha tu sum of dah lupa cikgu. Sum of equation. Apa tu, Sum cikgu? of equation. Hasil tambah hasil darab cikgu. Okay, betul. Kena gantikan. Betul? Okay. The idea dah ada tu. Okay. So, apa dia, Man? HDP Yes, HTP. Hasil tambah dan hasil darab punca. Itu dalam bahasa Melayu lah. Sekarang korang belajar bahasa Melayu kan. Tapi zaman cikgu dia terkenal dengan SORPOR. Sum of root and product of root. Sum of root tu hasil tambah punca. Product of root, hasil darab punca. So kalau orang sebut alpha beta, SORPOR, itulah tu. Dia punya bahagian dalam tajuk yang kita nak bincang hari ni. Okay, minggu lepas kita dah sentuh dah berkaitan dengan maksimum minimum tu. So yang part tu ada soalan tak? Tak, cikgu. Tak ada. Okay. Sekejap. Cikgu rasa sebelum kita masuk ke SORPOR tu tadi, cikgu nak tengok sikit berkaitan dengan yang minimum maksimum tu. Okay, so jom tengok. Alright. So okay. Kita nak tengok soalan ini. Kita mula daripada soalan E ni. Okay. So Raja di bawah menunjukkan graf fungsi kuadratik. Okay. So bila dia bagi kita punya persamaan kuadratik, kita adalah fx. Mana pergi pen? Okay. Fx sama dengan negatif x tolak 2 kuasa 2 tambah 9. Apa maklumat yang kita boleh keluarkan daripada persamaan ni? Equation bucu ni, persamaan bucu ataupun vertex equation ni. Apa maklumat yang kita boleh keluarkan daripada persamaan ni? Nilai X. Nilai X. Okay. Berapa nilai X dia? 2. Nilai X dia 2. Bagus. So, X tolak 2 sama dengan kosong. So, X sama dengan 2. Lagi nilai apa yang kita dapat keluarkan? Y, cikgu. Y dia berapa malah? 9, cikgu. 9. Okay. So, X dengan 2 ni nilai apa? X dengan 9 ni nilai apa? Sorry, 2 dengan 9 nilai apa? Maksimum. Maksimum ke minimum? Maksimum. Yes, dia adalah maksimum. So, koordinat 2, 9 adalah koordinat maksimum, iaitu koordinat yang ada dekat sini. Okay, koordinat yang kat sini, yang kat tengah-tengah ni. Ni adalah koordinat 2, 9. Okay, so bila dia tanya koordinat titik maksimum bagi lengkung itu, so berapakah?
Apa Man? 29 cikgu. 29 lah. Okay, so titik maksimum. Okay, daripada persamaan ni tadi, persamaan fx sama dengan x tolak p tambah q kuasa 2. Daripada sini, kita boleh keluarkan minimum ataupun maximum point. Alamak, Inggeris pula. Titik maksimum ataupun titik minimum. Ini pun one of topik yang penting juga korang kena tahu, sebab dulu yang best KSSM punya tajuk part ni dia jadi satu tajuk asing. Tapi dalam korang punya syllabus dia masukkan jadi a part of tajuk bab 2 ni, tajuk kuadratik. Kalau dulu KSSM ini satu tajuk yang berbeza. So dia satu topik yang penting lah dulu. Okay. So kita boleh keluarkan titik maksimum minimum, iaitu nilai X dia kita ambil daripada dalam ni. X tolak P, so dia adalah P. Dan Q kita ambil yang kat belakang tu. Okay, titik maksimum minimum. Seterusnya dia kata apa? Dia nak persamaan paksi simetri. Persamaan paksi simetri tu apa? Korang dah belajar form 4 maths. Garis tengah cikgu. Garis tengah yang membahagi lengkung ni. Kat tengah-tengah ni. Berapa persamaan dia? Macam mana nak tulis jawapan dia untuk nombor 2 tu? Yang lain? Tak nak cuba ke? Cikgu, the Ya. same formula, right? No. Itu persamaan lengkung. Kalau persamaan paksi simetri, sebab tu cikgu rasa macam nak kena bincang soalan ni. So macam ada dia tak tahu lagi tu. Okey, persamaan paksi simetri adalah garis ni, garis merah yang cikgu tanda kat tengah ni. Dia garis yang membahagi tengah tu. So kalau dekat sini berapa nilai X dia? 2. 2. So persamaan paksi simetri? Cikgu dengar suara Azman tadi. Azman, persamaan paksi simetri? Hai, takkan seorang tak tahu persamaan paksi simetri ni? X sama dengan 2 cikgu. X sama dengan 2 lah, ya. Oh, okay, cikgu. Dah dapat jawapan dah? Okey. Bila dia kata persamaan, kena tulis persamaan lah. X sama dengan 2. Jangan tulis 2 je. Dia nak persamaan, equation. So, dia must be X equals to apa? Okey. Seterusnya, dia nak julat nilai X apabila Fx ialah positif. Ni macam mana ni? Kalau Fx adalah positif, berapa julat untuk julat nilai X apabila Fx ialah positif. Okay. So, bila dia positif. Kenapa ni? Sekejap. Alright. So, julat nilai X apabila Fx ialah positif. Negatif X kuasa 2. X tolak 2 kuasa 2 tambah 9. Tak apa. Yang julat nilai X bagi Fx positif ni cikgu cerita lepas ni. Cikgu nak fokus untuk yang positif negatif ni dulu. Okay. Sekarang cuba tengok soalan F. Dia bagi kita punya fungsi kuadratik dalam bentuk persamaan bucu ialah Y sama dengan negatif X tolak K kuasa 2 tolak 4. So agak-agak kalau nak cari nilai daripada persamaan ni dulu. Apa nilai yang kita boleh keluarkan? Kita akan dapat titik maksimum ke minimum? Cikgu, nilai. Ya. Nilai apa? Nilai maksimum, cikgu. Maksimum. Sebab apa maksimum, Vina? Graf dia tak muram, cikgu. Okay. Sebab graf dia masam. So nilai yang paling atas tu adalah nilai maksimum. Okay. So berapa berdasarkan equation, apa nilai titik maksimum yang kita dapat? Boleh? Someone bagi tahu cikgu?
Balkish, boleh tak bagi tahu cikgu apa titik maksimum untuk persamaan tu? Boleh ke Balkish? Cikgu maksimum Ya. tadi apa? Apa dia? Kenapa boleh jadi maksimum tadi? Boleh. Okey, sebab kan graf kita kan masam macam tu. So Masam. titik yang ni okey. Cikgu rasa cikgu guna ulang dia awal. Okey, tak apa. Kita back balik basic tu. Okey. Graf kuadratik dia ada dua graf. Okey. Graf kuadratik dia ada dua graf. Iaitu satu graf senyum, satu graf masam. Okey. So ni kita punya graf lah. Okey. Apa yang menentukan graf tu graf senyum ke graf masam? Anyone? Nilai A cikgu. Nilai A. Good. Thank you. So X, Y. So nilai A daripada apa Vina? Sudah. AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Daripada persamaan kuadratik ni, nilai A yang positif ni adalah A lebih besar daripada kosong. Maksudnya A dia positif lah. Kalau A dia kecil daripada kosong, negatif, graf kita masam. Okay, so daripada persamaan ni tadi, kita boleh dapatkan satu lagi persamaan, bentuk dia macam ini. Macam mana persamaan pertama boleh jadi persamaan kedua? Macam mana kita nak ubah persamaan yang general form? Kaedah penyempurnaan kuasa 2. Bagus. Dia adalah penyempurnaan kuasa 2. Ini yang kita dah belajar minggu lepas. Penyempurnaan kuasa 2. Cikgu, Saya. cikgu ulang balik minggu lepas punya. Tak, cikgu sambil sikit je. Awak, siapa? Tak apa. Tanya. Minggu lepas kita belajar daripada awal fungsi apa persamaan kuadratik tu. Fungsi kuadratik. Apa itu kuadratik? Kuadratik terbahagi ke bawah. Okey, so yang kali ni cikgu nak ambil yang bahagian yang minimum maksimum ni saja. Okey. Graf ni dia bukan berhenti kat sini tau. Cikgu ambil contoh yang pertama ni, graf senyum kita ni. Dia tak berhenti kat sini. Dia akan sentiasa ni, panjang ke atas. Ini pun sentiasa panjang ke atas. So maksudnya apa? Bila graf senyum ni, bila kita punya graf senyum, graf ni kan dia sentiasa bergerak ke atas. Dia tak ada maksimum. Sebab graf tu akan, selagi ada paksi Y, graf tu akan membesar. Dia akan sambung terus. Tapi dia ada nilai minimum. Dia ada nilai minimum. Nilai minimum dia mana? Ni kat bawah ni. Ini nilai minimum. Nilai minimum. Nilai minimum ni apa? Ini adalah nilai X yang kat sini. Nilai Y, sorry. Nilai Y yang kat bawah ni. Nilai minimum. Okay. Kenapa benda ni duduk dekat-dekat macam ni? Macam mana? Ni kita boleh pindah ke sini kejap. Ni untung ada whiteboard elektronik ni. Okay. So, nilai Y hilang pula dah. Nilai Y yang kat sini adalah nilai minimum. Sebab graf tu dia makin ke atas, so dia tak ada maksimum dia, tak ada berhenti dia. Tapi dia ada nilai minimum. Nilai minimum adalah kita ukur pada paksi Y lah. Sebab kita ukur ketinggian kan. So kena rujuk pada paksi Y. So nilai Y dekat bawah sekali adalah nilai minimum. Habis tadi cikgu cakap titik. Kalau titik, inilah juga. Ini titik minimum. Titik minimum. Macam mana nak dapat titik minimum ni? Daripada kita punya penyempurnaan kuasa 2 ni tadi, kita boleh keluarkan dua nilai. Satu nilai X kat sini, yang kat belakang ni nilai Y. Okay. X kita boleh keluarkan daripada sini, Y kita boleh keluarkan dari sini. So macam mana nak dapat? Ambil je dalam kurungan tu, X tolak P sama dengan kosong. So X sama dengan P. So Y sama dengan apa je yang kat belakang tu. Positif, positif. Kalau negatif, negatif. Y sama dengan Q.
Alright, so maksudnya kita punya titik minimum kita adalah PQ. Kita punya nilai minimum adalah Y sama dengan Q. Boleh faham ke? Boleh? Boleh. Okay. Sama juga dekat yang nombor 2 ni. Dekat graf yang nombor 2 ni, graf dia masam. So graf masam dia A negatif lah. So dia akan biasanya akan jadi macam ni. Contohlah cikgu letak dekat sini. Okay. Boleh tak namakan cikgu berapa nilai maksimum? Sebab ni kat atas ni maksimum. Berapa nilai maksimum? Anyone? Nilai maksimum. 35 je. Sorry. Nilai, bukan titik. Oh. Nilai maksimum 3. Kita kan nak ukur ketinggian graf ni. Mestilah kita rujuk pada paksi Y. So nilai maksimum ada kat sini. 5. Nilai maksimum adalah 5. Okay, nilai maksimum adalah Y sama dengan 5. Kalau titik maksimum? Kalau titik maksimum berapa pula? 5. Yes, titik maksimum kita boleh dapat daripada persamaan itu. Iaitu, ni. X tolak 3 sama dengan 0. So 3, Y dia 5. So maksudnya koordinat kat sini adalah 3, 5. So dekat sini nilai dia 3, Y dia 5. Macam gitu. Boleh? Faham? Ada soalan? Cikgu, yang titik maksimum Malah nak tanya apa? cikgu, titik maksimum paksi simetri kan? Titik maksimum. Yes, nilai X dia tu paksi simetri. So kalau cikgu tambah lagi satu soalan, kalau dia nak paksi simetri, jawapan dia apa? Malah. 3, 5 cikgu. Itu titik. Itu koordinat. Kalau paksi simetri tu, garis yang kat tengah-tengah tu. Garis putus-putus tu. Berapa nilai dia, garis putus-putus ni? 5 cikgu. 5 pasti X. 5 nilai Y. Ni. Ni, yang kat tengah-tengah ni. Yang membahagi dua graf kuadratik kita. Nilai kat sini berapa? 3. Kat sini 3 malah. So paksi simetri. Okay ni, label juga kat korang punya notes tu. Ini paksi simetri. Apa? 3 sahaja ke cikgu? So jawapan, kalau dia nak persamaan paksi simetri, kena tulis X sama dengan 3. Kalau tulis 3 je salah. Dia bukan persamaan. Dia mesti ada X equals to 3. Okay, saling dulu. Okay. Kita tak masuk part baru lagi pun. Kita tengah tengok untuk yang minggu lepas punya ni. Cikgu, saya tengah Ya. tulis. Apa yang confused? Tulis cikgu, jangan tukar cikgu. Oh, Belum habis tulis. yelah. Siapa nak tukar? Cikgu tengah nak membebel ni. Dia potong pula. Kelas dengan cikgu macam ni. Korang tak boleh biarkan cikgu tak buat apa-apa. Kalau tak, berdarah telinga korang. Okay, siapa ada soalan apa-apa bagi tahu? Cikgu ada satu Cikgu. part lagi. Ya, saya. Yang penyempurnaan 02 tu macam mana? Lupa lah. Tu dia. Penyempurnaan 02 tu, Hazman kena tengok video yang sebelum ni lah. Cikgu dah bagi rakaman dia. Hazman tengok yang tu boleh tak?
Cikgu tolong elok dah Hat, dalam rakaman. Satu kelas dah cikgu cerita pasal tu. Boleh. Okay. Sebab hari ni kita tak pakai sangat benda tu. So, okay kalau apa, Hazman tengok balik video tu pun okay. Okay, boleh? Faham? Faham. Okay, salin betul-betul. Jangan ada miss-miss. Ni dah cikgu tulis ni dah paling ringkas dah ni. Ni kalau korang ringkaskan lagi tak tahu jadi apa dah. Cikgu, Ya saya. kalau yang kerja yang pasal cari titik maksimum dengan minimum yang minggu lepas tu, tapi yang selalunya cikgu kata kalau nak senang A tu kita jadikan dia 1 kan cikgu. Betul. So kalau contoh kalau tapi macam soalan yang tadi tu kan dia ada letak negatif depan kurungan tu. Kalau ikut yang cara cikgu tu boleh jadi ubah nilai juga kan cikgu? Okay. Yang kat depan dia mesti 1 tu adalah proses sebelum buat persamaan sebelum buat penyempurnaan kuasa 2. Selepas buat penyempurnaan kuasa 2, kita kena darab balik benda tu. So nanti dekat depan tu akan ada balik yang kalau 2 macam tu. Faham tak? So kalau negatif tadi pun dia akan jadi negatif tu balik kat depan tu. Okay. Setakat ni okay? Cikgu, Ya saya. cikgu untuk pakai simetri boleh guna formula tu cikgu. Pasti simetri boleh guna formula yang maths punya tu. Apa formula dia? Yang tu apa cikgu? B square over 4A cikgu. Oh, mana bukan. Negatif B per 2A. Kan? Bina jangan buat formula sendiri. Cikgu, saya pun ada tengok lagi satu formula cikgu untuk cari nilai minimum dengan titik minimum. Ada formula lain? Ada tengok dalam buku cikgu. Boleh kalau nak pakai yang tu. Okay, cikgu. Okay. Cuma biasanya kalau soalan melibatkan macam ni, dia akan dah bagi dah bentuk tu. Vertex punya equation ataupun persamaan bucu tu. So tak payah nak pakai formula lain lah. Ambil daripada situ je. Cikgu punya method lagi senang. Alright. Okay. Yang ketiga, jangan nak tunjuk lagi satu. Iaitu, okay. Korang pernah tengok benda apa yang menyerupai bentuk graf kuadratik? Boleh tak bagi cikgu beberapa bentuk yang menyerupai? Ini idea? Yang menyerupai graf fungsi kuadratik. Cikgu apa cikgu? Apa-apa bentuk yang korang pernah tengok. Yang menyerupai bentuk graf fungsi kuadratik. Senyum. Masam. Okey, lagi? Satelit. Apa dia? Satelit. Okey. Kalau lagi potong belah. Okey. Okey. Itu one off lah. Okey. Satu lagi. Apa dia? Roller coaster ada bentuk macam tu Adalah sebahagian tu yang membentuk graf fungsi kuadratik. Okey. So sebenarnya bila korang jumpa bentuk ataupun benda yang sama bentuk macam fungsi kuadratik tu, sebenarnya korang boleh kira dia punya persamaan kuadratik dia. Macam mana? Okey, cikgu bagi satu contoh mudah. Kalau yang perempuan ada pakai rantai, betul tak? So bentuk rantai macam ni kan. So bila kita jumpa fungsi kuadratik macam ni, bila kita jumpa bentuk yang macam ni, sebenarnya kita boleh cari fungsi kuadratik. So macam mana cara dia adalah first kita kena tahu berapa jarak antara dua. Okay. Berapa jarak hilang pula. Okay, berapa jarak antara dua lengkung tu tadi. Okay. Katakanlah dekat sini cikgu letak 1, dekat sini cikgu letak 4. Cikgu letak 5. Okay. So, jarak antara 1 hingga 5 ni berapa? Jarak daripada 1 hingga 5 ni berapa? Jarak. Jarak daripada sini ke sini.
Tak ada unit pun. Tak ada unit apa. Uh, 4, bagus. Empat. Jarak dia 4. So, kan graf ini graf senyum, graf kuadratik. Graf kuadratik dia ada, kalau pembahagi tengah ni kita panggil apa tadi? Paksi simetri. simetri. Paksi simetri, yes. So, paksi simetri, agak-agak berapa persamaan paksi simetri yang kat tengah-tengah ni? Okay, so sorry. 2. Yes, okay. Okay. So 4 jarak 2.5. antara 1 hingga 5. 1 hingga 5 jarak dia 4. Kalau kita bahagi 2, maksudnya dekat sini 2, dekat sini pun 2. Agak-agak berapa nilai X dekat tengah-tengah ni? 2.5. 2.5. Antara 1 hingga 5. 2.5. Ya betul. Jarak antara 1 hingga 5, tengah-tengah dia apa? 3. 3 kan. So nampak 1 tambah 5 bahagi 2. So kita akan dapat 3. So tengah-tengah ni 3. So nampak tak kita dah dapat persamaan paksi simetri dia kat tengah ni adalah X sama dengan 3. Okay. So kadang dia tak bagi nilai. Dia tak bagi nilai kat tengah-tengah tu. Tapi dia bagi nilai yang kiri kanan dia. Dia bagi dia punya punca. So bila kita dah ada 2 punca, kita nak cari lagi 1 ataupun kita nak cari yang paksi simetri kat tengah-tengah dia. Formula dia inilah juga. Tambah 2 yang kiri kanan tu, bahagi 2. Dapatlah paksi simetri yang kat tengah-tengah tu. Boleh? Faham yang ni? Okay, alright. Kalau nak salin dulu. Lepas tu cuba tengok yang soalan tadi tu. Soalan B tadi. Boleh tak jawab? Ke bawah tu. Cikgu, so maksudnya ni untuk Untuk apa? Habiskan soalan tu. tak dengar ke? Tak dengar. Bisa. Cikgu je tak dengar ke? Korang yang lain dengar ke? Tak dapat maybe. Okay, kita garis. Sekali lagi soalannya. Maksud saya kalau yang ni adalah untuk mencari paksi simetri dia. Betul. So maksudnya kena tambah bagi 2. Sebab paksi simetri tu dia ada kat tengah-tengah. Dia ada dekat tengah-tengah kita punya graf. Ni paksi simetri. Ni paksi simetri. Dia adalah pembahagi 2. Nama pun simetri kan. Dia bahagi 2 kita punya graf tu. So maksud bila simetri tu bagi 2 ya, simetri kan, seimbang kiri kanan. Bentuk tu. Okay. So bila kita dah ada nilai kat sini dan nilai kat sini, so kita nak cari yang kat tengah-tengah, tambah bahagi 2 lah. Boleh? Boleh cikgu, boleh. Okay. Sekarang cuba tengok balik dekat kita punya ni tadi. Soalan F ni tadi. Kita nak cari nilai K. Apa kita punya paksi simetri untuk graf ni? Tadi kita faham kan? Cuba apply kat sini. Berapa dia punya paksi simetri kat tengah-tengah tu? Kiri kanan kita ada tu, dia punya titik. Titik dia sekarang, yang cikgu lukis tadi sekarang duduk kat sini. Macam mana kita nak cari paksi simetri yang warna biru tu? Cek jarak. Jarak antara apa? Antara titik tu berapa? 5. Ui, jauh sangat tu. Kan paksi simetri kan paksi X. So korang bacalah nilai X kat sini berapa, nilai X kat sini berapa. -1. 3. Mana datang 3. Ni yang kat tempat pertama, tempat yang kedua. Yang pertama ni berapa nilai X dia? 0. Yang kedua? 2. 2. Kat tengah-tengah dia?
Satu. Satu. lah. So paksi simetri dia X sama dengan 1. Kan 0 tambah 1 bahagi 2 kat tengah-tengah. Okay, so kita nak keluar ni, dia titik maksimum ke minimum ni, graf ni? Maximum. Maksimum, bagus. Maximum. Okay, berdasarkan fungsi kuadratik ni, dia dah bagi dah Y sama dengan negatif X tolak K kuasa 2 tolak 2 ni, berapa dia punya koordinat titik maksimum dia? Berdasarkan graf dulu, berdasarkan formula tu dulu. Berapa nilai X dia? Apa cikgu? Okey. Y sama dengan negatif X tolak K kuasa 2 tolak 2. Berdasarkan formula ni ataupun persamaan ini, apa dia punya titik maksimum dia? X dia berapa, Y dia berapa? In term of K. Korang ni biar betul. Koordinat nilai X nak ambil kat mana? Satu cikgu. Maksud cikgu saya tak faham aja. Masuk cikgu tak faham. Ayo. Cikgu cakap bahasa Melayu yang paling Melayu dah tu. Tengah-tengah. Tu kita ambil daripada K cikgu. Ya. Sekejap. Kan kita tahu nilai X untuk koordinat. Koordinat kan ada nilai X, nilai Y. Okay. Koordinat ada nilai X, ada nilai Y. So mana nak dapat nilai X? Ini. Dari tengah ni. Dari sini kita nak dapat nilai X dia. So X tolak K equals to 0. So X kita sama dengan K. Y dia pula nak ambil dari mana? Hujung. Berapa nilai Y dia? Negatif 2. Negatif 2 je. Negatif 2. So koordinat dia Kosong. kosong pula dah. Negatif 2. K dia berapa? X dia K negatif 2. Okay, ini daripada persamaan ni kita boleh keluarkan dia punya X adalah K, Y dia negatif 2. So sekarang cuba tengok balik graf kita ni. Berapa dia punya X, berapa dia punya K? K tu kan paksi simetri tengah-tengah tu tadi. Satu. So K sama dengan 1. Persamaan paksi simetri? X sama dengan 1. X sama dengan 1. Koordinat titik maksimum? 1 negatif 2. Ya, 1 negatif 2. Itu saja. Okey, kadang kita tak tahu macam mana, apa maklumat yang tersirat yang ada pada gambar rajah ni. Sedangkan daripada persamaan tu sendiri kita dah boleh keluarkan dah semua nilai-nilai tu. Semua dia punya titik koordinat maksimum, minimum dari situ. Okey, boleh? Okey, kita sambung ke soalan G pula. Nyatakan persamaan paksi simetri bagi lengkung itu. Cuba faham betul-betul. Kalau korang faham yang cikgu terang tadi, soalan ni akan jadi sangat senang. Seriously. Soalan yang macam ni, bukan soalan ni sahajalah. Kalau korang faham konsep maksimum, minimum, macam mana nak dapat nilai X, dari mana nak dapat nilai Y. Boleh? Soalan G, siapa dah buat? Siapa dah? Iman dapat? Apa cikgu? Dapat. Okey, Iman simpan sekejap. Iman boleh sambung buat try soalan-soalan lain. Okey. Yuhi, boleh buat tak soalan G? Ya. Tengah. Cari. Okey. Balkis. Boleh? Balkis soalan G. Boleh ke? Mungkin. Cuba share jawapan tengok. Nak tengok mungkin tu betul ke tak. Rafi. Boleh buat soalan G? Tengah cuba buat. Tengah cuba buat. Okay.
Berapa paksa simetri dia? Namanya. Kalau korang lama macam ni, cikgu yakin korang tak faham langsung pasal bab ni. Yakin cikgu. Tak Dia, faham dah cikgu. benda ni faham ataupun tak faham langsung. Dia tak ada faham kot. Mungkin faham kot. No. Kalau faham korang dah boleh dapat dadi lagi. Cikgu. Kalau duduk lama-lama, duduk tekan kalkulator sampai nak berlubang kalkulator tu, tu tak faham lagi lah tu maksudnya. Cikgu. Ya saya. Nilai pemala dengan titik persamaan paksi simetri tu sama ke? Bukan. Pemala tu maksudnya constant. Constant tu dia boleh jadi any numbers. Pemala tu dalam English dia constant. Maksudnya dia boleh jadi apa-apa nombor lah. Sebab tu dia bagi tahu P tu pemala. Dia bukan, kalau X dia bukan pemala. X yang dalam persamaan tu adalah pemboleh ubah. Pemala, pemala tu lah P tu constant. Dia ada satu nilai je. Kalau pemboleh ubah, dia variables. Variables tu dia boleh, X tu boleh jadi apa-apa nilai. Boleh? Boleh beza tu? Pemala dengan constant. Pemala dengan constant sama. Pemala dengan variables. Okay. Cikgu. Ya. Kenapa nilai K yang F tu dia sama dengan persamaan paksi simetri? Sekali lagi. Soalan F tu dia nilai K dia sama dengan persamaan paksi simetri. Okay. Okay. Cikgu rasa yang lain pun confuse yang tu juga. Okay. Korang tengok kat sini betul-betul. Okay, tengok dekat sini. Okay, nampak tak dekat sini cikgu bagi tahu ni dekat yang persamaan nombor 1, dekat graf nombor 1 ni, Y sama dengan A kurungan X tolak P kurungan kuasa 2 tambah Q. Kat sini kan kita dapat nilai P ni. Kat sini kan kita dapat nilai P dia. Nilai P tu adalah nilai X. Kan X sama dengan P. So, inilah nilai paksi simetri dia. Ataupun kalau soalan sebelum ni ada yang dia kata X yang sepadan. Itulah tu, X yang sepadan tu. Maksudnya, inilah juga nilai X untuk titik minimum. Inilah juga untuk paksi simetri. Sama juga ni. X tolak 3. Kita keluarkan dapat nilai X dia 3. Paksi simetri dia X sama dengan 3. Boleh? Syam jawab tak? Kita tak faham lagi? Tak faham bagi tahu tak faham tau. Dia tak, topik ni dia tak ada faham kot. No. Dia either faham ataupun tak faham langsung. Tak faham cikgu. Tak faham. Okay. Bulan lain cikgu. Boleh. Cikgu, Ya. nilai P tu 2. Nilai P tu 2. Jawab soalan A dulu. Paksi simetri dia berapa? Takkan jawab soalan B dulu. Pelik je. Satu-satulah. Korang ni. Okay. Sekejap. Kat mana yang kau tak faham lagi ni? Okay. Cikgu mulalah. Cikgu ulang balik lah. Okay. Katakanlah kita ada graf Y sama dengan, cikgu pakai nombor sekali ni, X tambah 2 tambah 3. Okay. Daripada graf ini, berapa nilai X dia? First. Yang pertama yang kita kena tahu, graf ni senyum ke masam? Senyum. 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 Macam mana tahu senyum? Dia senyum je. Ya. Positif. Jangan tengok cikgu. Cikgu memang senyum selalu. Positif, betul? So graf dia senyum. So bila graf dia senyum, dia ada titik maksimum ke minimum? Minimum. Minimum. Dekat bawah tu. Dia titik minimum. Okay. Okay, dua ni dulu. So berapa dia punya titik minimum? Berdasarkan graf ni. 2, 3. Ya ke 2, 3? X tambah 2. Asal X tambah 2 pula dah. Daripada sini kita akan dapat nilai X dia. Macam mana nak dapat? Keluarkan X tambah 2 samakan dengan kosong. So X sama dengan negatif 2. Ni untuk nilai X. Untuk nilai Y, ambil je kat sini. Y dia sama dengan 3. So koordinat titik minimum kita apa?
Negatif 2 dengan 3. Yes, negatif 2, 3. Okay, cikgu sambung soalan cikgu. Apa kita punya paksi simetri? Daripada satu persamaan ni, kita boleh keluar banyak benda yang kita dapat info. Ni cikgu senaraikan untuk korang. Paksi simetri dia apa? Apa dia? Negatif 2 tu cikgu. Negatif 2. Negatif 2 bukan paksi simetri. Bukan jawapan yang bukan format jawapan yang betul. Paksi simetri adalah persamaan. So macam mana nak bagi tahu jawapan? Negatif 0.5. Oi, makin dahsyat. X Abang sama janganlah dengan macam negatif tu. 2. Sekali lagi. X sama dengan negatif 2. Yes, X sama dengan negatif 2. Dia persamaan. Kita tak boleh bagi tahu negatif 2 macam tu. Tak boleh. Salah. Jawapan dia mesti X sama dengan negatif 2. Ni cikgu bagi tahu ni, korang salin. Jangan salin yang cikgu tulis kat sini je. Tu note yang cikgu duduk bebel-bebel tadi tu. Itulah yang pentingnya tu. Ini tak boleh tulis negatif 2 saja. Kena ada X sama dengan. Itu yang kena ada kat korang punya nota tu. Okay. Yang keempat adalah nilai minimum. Berapa dia punya nilai minimum? Selain paksi simetri, dia ada nilai minimum. Apa dia punya nilai minimum? Kau jangan sibuk salin lagi. Jawab lu. 3. Berapa? 3. Yes. Nilai minimum dia adalah 3. Y sama dengan 3. So, 4 benda ni yang korang kena tahu daripada satu persamaan bucu ni ataupun vertex equation ni. Okay. So, daripada sini, barulah kita boleh buat graf dia. So, graf dia. Sini X, sini Y. So, Y ni selain daripada, Y adalah nilai minimum. So, bila nilai minimum, graf kita senyum. So, minimum dia negatif 2, 3. So, graf kita akan jadi ke bawah sikit. Macam tu. Alamak. Okay, so graf kita akan jadi macam tu. So dekat bawah ni yang minimum dia adalah negatif 2, 3. So sini 3, sini negatif 2. Alamak. Sorry. Ini 2. So negatif 2 sebelah sini. So graf kita akan jadi so dekat sini negatif 2. X dia positif pula. Y dia positif. Macam tu. So sini adalah 3. Okay. So sini adalah 3. Y. X. Ni graf kita. So minimum dia adalah negatif 2, 3. Minimum point. Kalau dia nak titik, kena bagi tahu koordinat. Kalau dia nak nilai, nilai yang paling bawah sekali, nilai 3 lah. Nampak graf kita dia. Yang bawah sekali 3. Nilai minimum. Kalau dia nak paksi simetri, ni garis yang bahagi 2 kita punya graf. Baca kat nilai X dia, negatif 2. Okay, boleh? Okay, alright. Dah agak sejam tengok yang ni je. Okay. Apa sebab ini pun memang part yang penting pun sebab cikgu cakap part ni dia satu bab yang asing waktu kelas bab sebelum ni. So bila kali ni dia gabungkan dengan kuadratik tu, ya. Yang ini macam yang bab 1 kan, map biasa kan? Ya. Betul. So sebab tu lah cikgu cakap tu bila korang belajar maths, benda ni advantage kat korang lah. Kalau korang faham. Masalahnya korang belajar maths, makin tak faham, Junah. So, ni. So, bila nak cari paksi simetri, itulah kaedah dia. Ataupun kalau kita ada dua nilai kiri kanan tu, nak cari paksi simetri kat tengah-tengah. So, kena tambah bahagi 2. Nilai X dia. Okay, so sekarang ni betul-betul faham ni? Yakin? Yakin? Okay, pergi soalan yang sebelum ni. Soalan G. Paksi simetri dia berapa?
-1 cikgu. Thank you Mala. Nampak tak? Tak payah tekan calculator pun. Yang korang dah tekan calculator daripada tadi tu kenapa? Kalau korang faham, dia akan straightly dapat jawapan. Kalau cikgu tanya tengah kira apa paksi simetri dia? Kan ada tu kat situ. Okay? Sebab tu MX ni dia either faham ataupun tak faham langsung. Dia tak ada tengah-tengah. Sebab tu kalau tengok result je, kalau yang perform tinggi je. Kalau tak perform tu memang terus bawah belas-belas je. Kadang tak sampai 10 pun. Sebab dia tak ada yang kat tengah-tengah. Okay, so daripada persamaan ini, apa yang kita boleh keluarkan? Okay, senang pandai. X tambah 1. So, maksudnya X dia sama dengan -1. X sama dengan -1 ni apa? X. Apa dia? X dia X sama dengan -1 ni apa? paksi simetri. Paksi simetri. Paksi simetri lah. So, kat tengah ni X sama dengan -1. -1. Seterusnya, dia bagi tahu Y sama dengan 12 tu dia sentuh hujung graf kita tu. Y sama dengan 12 tu apa? Titik minimum. Bukan titik. Tinggi ke? Tinggi tu. Nilai minimum. Nilai minimum. So nilai minimum. Kalau berdasarkan persamaan dia, mana nilai minimum dia? 12. Itu daripada yang dia bagi nilai kat sini. Y sama dengan 12. Kalau daripada persamaan yang warna kuning tu? 8 tambah 2. Yes. So ini nilai minimum dia. So dua-dua ni nilai minimum. Boleh tak cari nilai P? Maksudnya 8 tambah 2P sama dengan 12. Bolehlah cari P. Okay. Mala, are you okay? You look confusing. Vina? Vina dah sampai ke mana-mana dah tu. Daripada Selangor dah sampai ke Perlis dah. Sekarang semua orang nak pergi Perlis kan? Mentang-mentang dia orang kosong kes. Ya. Macam mana 8 tambah 2P jadi 12? Tak faham. Okay. Kan tadi kan persamaan kita tadi tu. Ni. Y Fx sama dengan X tambah X tolak P kuasa 2 tambah Q. Kan nilai yang kat belakang ni kan nilai Y. Ni yang selepas kurungan kuasa 2 ni. Ini nilai Y. Nilai Y dia adalah nilai Y yang dekat dalam kurungan kita ni. Dan juga dia adalah nilai maksimum atau minimum. So kalau dia bagi kat belakang ni panjang macam mana pun. So semua ni sebenarnya adalah 12 lah. Kan kita tahu yang bawah sekali ni Y dia 12. Faham tak? Faham. So sebab itulah 8 tambah 2P sama dengan 12 tu. Sebab yang belakang ni, yang selepas kurungan kuasa 2 tu, dia mewakili nilai maksimum ataupun nilai minimum. So daripada situlah kita dapat nilai P. So berapa nilai P dia, Vina? 2. Yeah. So P sama dengan 2. Yeah. So P sama dengan 2. Okay, cikgu buat soalan tambahan untuk G tu. Berapa dia punya titik minimum? 2.12. 2.12. Ada nak kena ketuk ni Kang. 8 dengan 2P. Korang janganlah cikgu nak tidur lena malam ni. Korang buat cikgu tak tidur lena ni. Ni. Titik minimum dia berapa? -1 dengan 12. Apa hal kosong pula? 2. -1 dengan 12. -1? 12. -1 12 lah. Korang ni nak kena masuk kelas koordinat balik ke apa? Nanti cikgu invite semua masuk kelas koordinat cikgu Form 2 punya kelas. Okay. Itu. Okay, sekarang H.
Soalan ni dia tak ambil masa banyak pun kalau korang faham. Yang duk tekan kalkulator teruk-teruk tu, itu propaganda je tu. Okay. Berapa nilai P dia? -1. Satu ke negatif satu? -1 cikgu. P dia negatif satu. Yang lain? Ada yang duk tekan kalkulator tu kenapa tu? Kira apa agak-agak tu? Q berapa? Sekejap Iman. Sekejap. Iman dah faham dah cikgu tahu dah. Bagi orang lain. Sekejap. Q Berapa Q dia? 2. Betul lah tu. Tak payahlah tekan kalkulator. Kau asal jawab matematik je nak tekan kalkulator. Soalan pun tak baca lagi. Okay. Tak semestinya kena tekan kalkulator. Okay. Betul lah tu. Okay. So kita tahu yang ni nampak ni. Daripada sini kita boleh dapat nilai X dia. X tambah P sama dengan 0. So X sama dengan negatif P. Dekat sini kita dah ada nilai X dia 1. So 1 sama dengan negatif P. So P sama dengan negatif 1. Q pula ambil yang kat belakang ni kan nilai Y. Okay, soalan C. Hazim, so paksi simetri dia berapa? Please, cikgu nak tidur awal malam ni. Paksi simetri dia berapa? Cikgu padam yang cantik-cantik ni. Ni berapa ni yang kat tengah-tengah ni? Ni paksi simetri dia. 1. Jawapan dia macam mana nak tulis? Dia kena ada apa? X sama dengan 1. X sama dengan 1. Alhamdulillah. Boleh tidur awal cikgu hari ni. Kalau tak susah hati cikgu. Okay guys, thank you. Okay, jom kita tengok. Hari ni kita nak tengok bab baru. Bukan bab baru lah, bab ni juga. Okay. So benda tu, sebab tu cikgu cakap, kalau korang faham, dia akan sangat cepat. So dia tak logik bila cikgu suruh buat sampai 5 minit, 10 minit tak boleh dapat jawapan lagi. Jawapan dia is there, kat situ je. Dia either faham ataupun tak faham. Okay, so cikgu nampak ada improvement. Korang dah mula faham. Good job. Okay, so hari ni kita nak tengok macam mana kita nak bentukkan persamaan. Okay, hari ni kita nak bentuk persamaan kuadratik dari punca-punca. Macam inilah lebih kurang dia punya tajuk dia. Kita nak bentukkan persamaan kuadratik. So persamaan kuadratik kita tahu dia adalah AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Okay. Ini kita punya bentuk kuadratik. Okay. So macam mana dari punca-punca tu? Guys, so tengok sini sekejap. Stop buat benda lain. Stop salin-salin tu. Tengok dulu. Faham dulu baru salin. Kalau korang sibuk salin waktu cikgu tengah cakap, korang tengah salin benda yang korang tak faham. Rugi. Nanti salin pun salin tapi tak faham. Okay, tengok dulu. Okay, so bila kita diberi punca, biasanya punca tu apa Taruh depan sekali tu. Depan Punca. sekali tu. Apa yang duduk depan sekali tu? Punca dia Punca tu apa? AX tambah BX tambah C tu lah kan? Bukan. Itu persamaan. Punca tu apa? Kuasa 2. AX kuasa 2 apa dah? AX kuasa 2 tu bukan. Nilai X. Punca tu nilai X lah. Yang bila kita selesaikan persamaan kuadratik, kan kita dapat X1, X2 tu. Itulah punca. Okay, so punca tu adalah nilai X. Okay, so bila disebut punca-punca, kan dia cakap kalau persamaan tu kuasa dia paling tinggi kuasa 2, dia ada 2 nilai X. Kalau persamaan tu kuasa paling tinggi kuasa 3, dia akan ada 3 nilai pemboleh ubah tu. Okay, so daripada AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan 0 ni, so kita akan menghasilkan 2 nilai X, X1 dan X2. Okay, so kalau diberi, okay, biasanya
kita akan guna simbol ni sebagai mewakili punca-punca tu. Yang pertama kita guna alpha, yang kedua adalah beta. Okay, so macam mana nak bentukkan persamaan kuadratik ni? Yang pertama korang kena cari hasil tambah punca. Okay, hasil tambah punca ataupun HTP. Kalau yang belajar bahasa Inggeris, sum of fruit, hasil tambah punca. So hasil tambah punca alpha tambah beta. Okay. Dan yang kedua yang kena tahu adalah hasil darab punca. Ataupun ini singkatan ni HDP. Hasil darab alpha darab beta jadi alpha beta lah. Okay. So bila kita dah ada alpha tambah alpha beta ni, okay, macam mana nak bentukkan persamaan kuadratik? Okay. Bentuk asas dia adalah X kuasa 2 tolak alpha tambah beta, X tambah alpha beta sama dengan kosong. Okay, ini kaedah yang pertama. Cikgu tunjuk kaedah pertama. Macam mana nak bentukkan persamaan menggunakan kaedah ini. Ini bentuk akhir dia. Okay, ini bentuk akhir dia. Ini bentuk akhir dia. Okay, semaksudnya berapa nilai alpha tambah beta, berapa nilai alpha darab beta, itulah kita punya persamaan. Okay, cikgu bagi contoh lah. Katakanlah kita punya alpha sama dengan 4, beta sama dengan 2. Boleh tak bentukkan persamaan kuadratik? Okay, cuba cari hasil tambah produk berapa? Punca, sorry. Hasil darab punca berapa? Hasil tambah punca berapa? 6. 6. Okay, so 4 tambah 2 sama dengan 6. Hasil darab punca? 8. Darab. 2 darab 4 sama dengan 8. Okay, so hasil tambah punca dah ada, hasil darab punca dah ada. So just kita masukkan je kepada X tolak alpha tambah beta. Tambah adalah 6X. Hasil darab punca adalah 8. Tambah 8 sama dengan kosong. So kita dah dapat kita punya persamaan kuadratik. Okay, boleh? Simple je kan? Fina, sekejap cikgu nak senyum. Dia ambil gambar tak bagi tahu. Kira lu. Okay. Ini dia. Okay, ini yang kita kena tahu dulu. Asas kepada pembentukan persamaan kuadratik. Okay, korang boleh salin ini. Okay, lepas ni kita akan tengok bentuk yang lebih complicated sikit. Tapi yang penting asas ni kena tahu dulu. So ini contoh. Okay, bentuk dia akan sentiasa macam ni ya. Depan alpha tambah beta tu adalah tolak. Okay, dia adalah tolak. Dia mesti tolak. So yang ni boleh juga tulis macam ni. X kuasa 2 tolak hasil tambah punca. X tambah hasil darab punca. Ni pun boleh sama dengan kosong. Benda yang sama. Vina, salin lah. Wah, betul-betul dah ambil gambar. Okay, salin. So kita kena tahu hasil tambah punca dengan hasil darab punca. Kalau dia tak bagi alpha beta pun, it's okay lah. Kalau dia bagi je 2 nilai, katakanlah dia bagi 2, 4 terus. Tak bagi tahu pun alpha mana, beta mana. It's okay, pakai je lah dua-dua tu.
Okay. Dah? Dah. Korang nak tahu tak macam mana asal usul dapat persamaan ni? Ke tak apalah cikgu, kita orang nak hafal je. Boleh cikgu. Tahu, mau tahu. Betul Dah tahu dah? Dah tahu dah? Belum. Dah tahu cikgu tak payah bagi tahu? Bagi tahu Tak je lagi. cikgu. Okay. Korang ingat tak waktu kita kita lah kot. Okay, kita lah kita. Waktu kita belajar yang X1 sama dengan 2 contoh, X2 sama dengan 4. Ingat tak cikgu bagi tahu apa? Untuk tunjuk jalan kerja pemfaktoran, kita kena tulis apa? Dalam bracket. Yes, kena buat kurungan-kurungan. Okay. So, kalau X1 cikgu alpha, X2 cikgu beta, apa yang cikgu kena isi dalam kurungan? Anggap alpha beta tu positif. X tolak alpha, X tolak beta. X tolak alpha, Tolak alpha. X tolak beta. Yeah. So daripada sinilah dapat bentuknya persamaan ni tadi. So kalau kita kembangkan jadi X kuasa 2 tolak beta X tolak alpha X tambah alpha beta sama dengan kosong. Okay. So yang dekat sini ni yang sebutan X ni dia faktorkan X negatif tu, kita dapat X tolak kurungan beta tambah alpha X tambah alpha beta sama dengan kosong. So dapatlah persamaan ini. Okay. So maksudnya apa? Cikgu nak tunjuk kat sini. Selain daripada kalau katalah, aduh yang depan tu darab ke tambah, korang confused, tak tahu macam mana, tak ingat yang mana tambah, mana darab. Okay, korang nak bentukkan persamaan. Okay, cikgu cakap ni kan kaedah pertama kan. So kaedah yang kedua, korang boleh juga guna kaedah ini. Kan alpha kita 4, beta kita 2. So masukkanlah dalam bracket. X tolak 4, X tolak 2 sama dengan kosong. Korang kembangkan, korang akan dapat juga X kuasa 2 tolak 6X tambah 8 sama dengan kosong. Ini kaedah kedua untuk bina persamaan kuadratik. Kalau korang tak ingatlah hasil tambah, hasil darab tu, tengah-tengah tu tolak ke tambah, korang boleh pakai kaedah ini. Kaedah yang kedua. Dia more simple. Tadi saya buat cara ni juga, tak tahu boleh? Boleh. Cuma penting untuk tahu alpha beta ni juga sebab ada lagi soalan yang lebih kompleks daripada yang kalau soalan simple macam ni boleh je korang pakai kurungan-kurungan macam ni. Lepas tu kembangkan. Okay. Okay, yang ni faham dulu. Okay. Ya? Okay. Kita nak pergi ke workbook balik. Okay. Okay, so soalan nombor 5 ni saya rasa tak ada masalah kot untuk korang buat. Ke nak cuba satu? Cuba satu. Cuba satu. Korang dah cuba yang mana? B. 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 Cikgu yang fraction cikgu. Yang fraction. Okay, D. Okay. D lah cikgu, D. Okay lah. Korang yang nak cuba kan? Korang lah buat. Bukan cikgu cakap cikgu nak tunjuk kan? Korang yang nak cuba kan? Okay. Aduh, kena balik lah kan. Okay, cuba. It's okay, anggap je pecahan tu macam nombor biasa je. Kalau kena darab, darablah dia. Kalau kena tambah, tambahlah. So, cari hasil tambah punca, cari hasil darab punca. Cikgu. Ya saya. Yang 4/5 tu alpha. Yang negatif 1/3 tu beta. Tak kisah. Alpha beta tu dia just represent kepada dua punca yang diberi je.
Cikgu, Ya saya. kalau dia dapat per, kena jadikan dia buang ke per tu. Oh, tinggal macam tu je pun tak apa. Oh, Okay, berapa hasil tambah punca? X kuasa 2 tolak 7/15. X Sabar. Satu-satu. Hasil tambah punca dulu. hasil tambah punca Ah. 7/15. 7 per? 15. Okay, 7 per 15. Hasil darab punca? Negatif 4 per 15. Negatif 4 per Negatif 4 per 15. Okay, so X square minus berapa? 7x. 7X. Oh, 7 per 7 per 15. 15. X tambah, tolak lah kan? Negatif 4 4 per per 15 sama dengan kosong. 0. Sampai macam ni, dapat? Dapat. Sama. Just masuk je. Yang penting yang tengah tu negatif, yang belakang tu positif. Tapi bila ada negatif, kena jadi negatif lah. Okay, so boleh kalau nak tinggal macam ni pun dah betul. Kalau nak cantikkan lagi, hilangkan 15 tu. Semua ni darab dengan 15. So kita akan dapat 15x kuasa 2 tolak 7x tolak 4 sama dengan kosong. Lagi cantik. Boleh? Boleh. Aduh, kau nak try soalan ni? Senang-senang. Okay, yang ni senang je. Okay, seterusnya. Okay. Yang ni dia suruh cari HTP dan HDP. Okay, dia nak suruh cari hasil darab dengan hasil tambah punca daripada persamaan yang diberi. Okay, so kita tahu yang X square ataupun X kuasa 2 tolak hasil tambah punca X tambah hasil darab punca. So maksudnya apa? Daripada sini kita boleh tahu berapa dia punya hasil tambah punca, berapa kita punya hasil darab punca. So berapa kita punya hasil tambah punca? Negatif 12. Ya ke negatif 12? Bandingkan ni yang dia bagi dengan ni. So berapa nilai HTP? Cuba tengok betul-betul. HTP tu 12. 12 cikgu. Negatif ke positif? Negatif ke positif? Positif. Positif lah kan sebab dua-dua ada negatif. Kat sini negatif HTP, kat sini negatif 12. So HTP kita sama dengan 12 saja. So HDP pula? 4. HDP sama dengan 4. Alright, okay. Tapi ni tambah kat korang punya notes. Sebelum kita keluarkan HTP dan HDP, kena pastikan A dia sama dengan 1 dulu. Kena pastikan A dia sama dengan 1 dulu. Baru boleh ambil HTP dan HDP. Okay. Okay, tengok cikgu tunjuk contoh nombor 2. So bila dapat persamaan yang bukan dalam general form, kita kena susun balik. So cikgu nak susun bagi yang ni positif. So cikgu pindah 2x kuasa 2 tu ke kanan jadi positif. Tolak 3x tolak 4 sama dengan kosong. Okay, so sebelum kita keluarkan nilai HTP dan nilai HDP dia, kena jadikan dia sama dengan sama dengan 1 dulu. So apa nak buat? Kena bagi cikgu. Yes, bahagi berapa? 2. Yes, semua kena bahagi 2. So negatif 4 bahagi 2, negatif 2 sama dengan kosong. Baru boleh ambil HTP dan HDP. Boleh? Berapa dia punya HTP? 3/2. 3/2. Berapa kita punya HDP? Negatif 2. Negatif 2. Yes. Itu saja. Okay, sebab kita punya general form tadi, dia X kuasa 2 sahaja. So, bila korang jumpa persamaan kuadratik yang bukan A dia sama dengan 1, kena jadikan dia A sama dengan 1 dulu. Boleh. Tiba-tiba boleh? Tak sempat tanya lagi. Okay. Cikgu, Ya. HTP tu boleh ganti dengan alpha tambah beta tu. Oh, boleh. Sebab dia bagi tahu yang punca-punca bagi persamaan ni adalah
alpha dan beta. So boleh-boleh. Oh, sepatutnya memang kena tukar. Okay, so dia nak suruh cari alpha tambah beta dengan alpha beta kan. So boleh je tukar alpha tambah beta sama dengan 12. Alpha beta sama dengan 4. Lagi cantik korang pakai ni alpha beta lah. Sebab dia suruh cari alpha beta kan. Tulis jawapan dalam bentuk alpha beta. Okay. Thank you Aisyah. Alpha tambah beta. Hasil darab alpha beta. Boleh. Sebab dia bagi tahu yang punca-punca bagi kuadrat fungsi kuadratik ni adalah alfa dan beta. So bila dia suruh cari alfa tambah beta, kita ambil daripada persamaan tu tadilah. Dia punya persamaan tu. Hasil tambah punca tu adalah alfa tambah beta. Hasil darab punca adalah alfa beta. Boleh? Ya. Boleh. Yang B tu, negatif 2 tu, bukan kenapa 2 yang pindah negatif tu? Ya lah. Kenapa 2 pindah? Tak, yang negatif 2x kuasa 2. Aha. Tak, salah tengok. Dah okey dah. Cikgu pindah dia ke kanan. So bila dia pindah pergi kanan, tak kisah pun nak pindah mana-mana. Yang penting nak jadikan dia sama dengan kosong dan cikgu nak dia positif. Kalau dia negatif nanti korang pening pula. Bahagi negatif 2 pula. Dalam pecahan negatif pula. Nanti korang yang pening. So daripada awal cuba prevent benda tu lah. Okay. Cuba buat C. Lagi satu boleh? Ibu, Ya saya. ibu kena tukar triple ke? Pergi kanan. Sorry. Tu 3 tolak 2x square kan cikgu? Kena tukar kanan kan? Dia tak semestinya kena tukar kanan. Tapi kalau cikgu lagi suka positifkan x kuasa 2 tu. Maksudnya negatif 2x tu cikgu nak positif. So bila dia ni negatif, cikgu pergi kanan lah. Kalau macam contoh macam D ni, dia dah positif. Cikgu yang lain lah cikgu pindah pergi kat dia. Cikgu kekalkan x kuasa 2 yang positif. Kalau x kuasa 2 tu negatif, cikgu pindah dia. Oh, boleh tukar kanan dan kiri? Boleh. Okey, cikgu. Okey. Uish, pening lah cikgu. Pening apa? Apa yang pening ya? Kita tak Dia sepatutnya pening lagi sekarang. Dia tak tahu Cikgu yang SD tu pindah ke kiri apa pindah ke kanan? Boleh, nak pindah ke kiri boleh, nak pindah ke kanan pun boleh. Okey, apa dia tadi? Azman? Tak tahu nak soalan yang tak bermula dengan X tu. Soalan yang tak mula dengan X, kita kena susun dulu jadikan dia bentuk ni. AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Bagi dia kedudukan macam ni dulu. Susun dulu. Susun dulu. Kena pindah-pindah lah. Susun. Sebab tu yang juga cakap tu, cikgu suka AX yang ada kuasa 2 ni positif. So bila cikgu nak dia positif, cikgu pindah dia lah pergi kanan sebab dia duduk kiri. Kalau dia duduk kanan, cikgu pindah kiri. Nak positifkan dia. Dah Vina? Dah. Okay, Vina kalau dah siap boleh sambung soalan lain. Nanti saya jimat masa sikit. Korang jangan sampai, kalau cikgu tak suruh buat, korang tunggu je. No, manfaatkan terus. Dah siap C buat D, dah D buat E. Kalau cikgu tengah bincang soalan lain, korang buatlah soalan tu. Okay. Boleh Hazman tadi okey tak? Susun-susun tu tak faham? Saya cuba dulu tak. Saya cuba dulu lah. Cuba bila gitu? Nak habis lah kelas ni. 10 minit Okey, jom. Kita buat sama-sama Hazman. So macam mana nak susun ni? Ni kita nak bentuk jadi macam ni. Yang kat depan X kuasa 2, lepas tu yang ada X, lepas tu yang tak ada X. Yang 3 tu yang 3 tu duduk kat C. Kita kena pindah yang mana dulu ni? Pindah AX 10. Kuasa 2.
2x kuasa 2. Okey, 2x kuasa 2 cikgu pindah pergi kanan jadi positif. Apa lagi yang duduk belah kanan? Ni 10 kan? 10x. 10 tak, masa tengok cikgu buat anak panah ni. 10 tak pindah. So bila 10 tak pindah, dia kekal lah tanda dia tu positif 10x. 3 pindah, negatif 2x dengan kuasa 2 dengan 3 pindah. Bila pindah kena tukar tanda. Jadi macam tu. So, macam yang kata tadi, sebelum kita ambil nilai HTP dengan HDP tu, kena bagi depan X kuasa 2 tu jadi 1 dulu. Macam mana nak jadi dia 1? Semua ni kena bahagi dengan 2. Bahagi dengan 2. Ni bahagi 2, ni bahagi 2, ini pun bahagi 2. So, lepas bahagi 2 dapat apa, Azman? 2 bahagi 2? 1. So, tinggal X kuasa 2 je lah. Kita dah dapat dah 1 kat depan ni. Lepas tu, tambah 5X tolak 3/2 sama dengan 0. Lepas tu boleh dapat belum? Alpha tambah beta sama dengan apa? Alpha beta sama dengan apa? Alpha tambah beta. Banding balik dengan ni tadi. X kuasa 2 tolak HTP X tambah HDP sama dengan 0. Boleh? Okay. Kalau siapa yang dah siap nombor 6, cuba tengok-tengok nombor 7 tu. Agak-agak boleh buat tak? Okay. Boleh? Boleh cikgu habiskan kelas sekarang lah. Semua dah faham nampak dia? Cikgu. Ya. Yang nombor 7 tu. Tak tahu apa betul. Saya dapat jawapan sama macam soalan. Okay. Lagi kita tunjuk. Cikgu dah faham tu kenapa. Ni, yang soalan nombor 6 ni. Dah settle belum? Alpha tambah beta sama dengan berapa? 75. 5. Biar betik. Mana datang 75? X kuasa 2 tambah 5X 3/2 sama dengan 0. Bandingkan dengan X kuasa 2 tolak hasil tambah punca X tambah hasil darab punca sama dengan 0. Bandingkan macam ni, nampak ni? Ni yang kat depan X dengan yang kat depan X. Nombor yang kat belakang sama dengan yang kat belakang ni. So, mana datang 7? 7.2. Sabar, soalan C lo. Bukan X kuasa 2 5. Negatif 5 kan? Ya. Yang 7 tu soalan D. Sabar lo, kan soalan C ni. Yang laju-laju sangat pula. Korang ni. Okay. So, soalan C. Senang patah ni. Negatif HTP sama dengan 5. Ni so, HTP sama dengan negatif 5 ataupun alpha tambah beta sama dengan negatif 5. Perbandingan dia macam tu. So, kena susun bagi bentuk pattern dia sama dulu. Barulah bandingkan. So, HDP sama dengan negatif 3/2. So, alpha darab beta sama dengan negatif 3/2. Boleh? Okay. So, kalau siapa yang nak faham, kena selesaikan D sampai F tu sampai habis. Kalau korang setakat tengok hari ni je, lepas tu tutup buku, tak buat, hari Rabu depan buka balik, orang buat secara yang sama, jangan harap dapat result yang berbeza. Okay. Boleh? Dah siap? Nombor 7 nombor 6 boleh? Faham? Okay, cikgu tunjuk sikit lah. Nombor 6 tu, satu benda yang korang kena tambah dekat notes adalah, okay, kan kita punya kan AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Okay. So kalau kita resusun kita A ni katakanlah A ni bukan 1. So kalau kita susun balik kita akan dapat X kuasa 2 tambah BX per A tambah C per A sama dengan 0. Okay. Nampak tak? So daripada ini kita akan dapat yang hasil tambah punca sama dengan apa?
BX. Alpha tambah beta. Bukan. Tak ada alpha beta kat sini. B per A. Positif ke negatif? Negatif. Hasil tambah punca sebenarnya adalah negatif B per A. Dan hasil darab punca adalah sama dengan C per A. Ini formula dia lah. Tapi cikgu tak suka korang hafal benda ni. Cikgu suka korang faham konsep dia. Kita nak jadikan sama dengan yang depan X kuasa 2 tu adalah 1. So kalau ada nombor selain daripada 1, kena bahagi. Cikgu. Ya saya. So kalau yang HTP tu dia sebab negatif kerana dia punya formula sebab X kuasa 2 tolak HTP. Betul. Maksudnya dia akan jadi negatif HTP sama dengan B per 2. B per A. So belah sana jadi negatif lah. Okay. Alright. Cikgu nak pergi. Yang ni yang cikgu paling best. Yang paling cikgu suka dalam bab ni adalah nombor 7 ni lah. Okay. So the reality dia adalah soalan yang melibatkan alpha beta ni soalan nombor 7 ni lah. Cikgu yang F tu tadi jadi negatif X per 2 ke? Sekejap. Apa dia tu Balkis? Soalan yang F tu negatif X per 2. Baik. Tak faham Balkis. Kenapa negatif X per 2 pula? Nombor 7. Tak faham Balkis. Kalau boleh tulis soalan balik ataupun on mic tanya. Kan pindah 2 tu daripada 2x. Soalan F mana datang 2x kuasa 2 pula? Oh F, sorry. Aduhai. Okay. Kalau soalan F, cikgu tengok soalan D tadi. Kalau soalan F, cikgu tengok ni positif. Kalau positif, cikgu kekalkan dia. Yang cikgu pindah X. Cikgu nak X kuasa 2, cikgu sentiasa positif. Bila dia dah positif, cikgu pindah yang lain lah. Pergi ke X kuasa 2. Kalau dia negatif, baru cikgu pindahkan dia. Dan kawan-kawan yang satu side dengan dia tu. Boleh? Okay. Alright. Okay. Kita tengok soalan nombor 7 ni. Okay. Hazim, tolong baca soalan nombor 7A. Okay. Baca soalan 7A. Jika alfa dan beta adalah punca-punca bagi persamaan kuadratik 2x kuasa 2 tambah 3x tambah 4 sama dengan kosong. Bentukkan persamaan kuadratik yang mempunyai punca-punca 2 alfa dan 2 beta. Okay. Alright. Faham tak? Korang baca soalan macam ni. Faham tak? Malah faham. Kenapa dia kena ada 2 alfa 2 beta? Itulah dia. First, dia bagi tahu alfa dan beta tu adalah punca bagi persamaan 2x kuasa 2 tambah 3x tambah 4 sama dengan kosong. So, daripada persamaan ini, daripada persamaan 2x kuasa 2 tambah 3x tambah 4 sama dengan kosong ni, apa yang kita boleh tahu? Kalau kita tahu yang punca dia alfa dan beta, apa yang kita boleh cari? Kita boleh cari alfa tambah beta dia dengan alfa beta dia. Tadi kita baru buat soalan nombor 6. Okey, cuba cari dulu. Cuba cari alfa beta untuk 2x kuasa 2. Bukan nilai alfa sama dengan apa, beta sama dengan apa. Kita nak cari alfa tambah beta sama dengan apa. Alfa beta sama dengan apa. Cuba. Beta negatif 3 per 2. Oi, nak suruh tidur awal ke apa ni? Cikgu tidur terus ni. Ya. Apa? Apa dia? Ada soalan ke? Alfa tambah beta negatif 3 per 2 Negatif 3 per 2, betul? Kalau alfa beta? Kalau alfa beta 2
2. Okay. Sampai sini. Dah dapat? Ada semua orang dapat? Dapat. Okay, alright. So, sekarang kita nak bentukkan persamaan kuadratik menggunakan 2 alpha dan 2 beta. So, bila kita nak bentukkan persamaan, kan kita kena tahu HTP dan HDP. Okay. So, HTP dan HDP ni, kita guna punca yang baru lah. Guna punca yang baru. Kan kita nak buat persamaan kuadratik daripada punca yang dia bagi. So, punca baru. So, maksudnya 2 alpha tambah 2 beta. Habis cikgu, macam mana nak cari 2 alpha tambah 2 beta? Ni. Ini keunikan dia. Faktorkan 2 tu, nampak alpha tambah beta. Kita ada tak nilai 2 alpha tambah beta? Ada. Berapa? -3/2. Negatif 3/2. 2 negatif 3/2. So, Iya. Sebab tu dia bagi nilai kat atas tu. Sebagai info untuk kita dapatkan HTP dan HDP baru. So HTP kita sama dengan negatif 3. Sekarang cari HDP pula. So HDP sama dengan apa? HDP kita apa? alpha darab beta. 2 alpha darab 2 beta. Jadi apa? Sudah. Kau ni buat algebra, ya ampun. 2 darab 2, 4. Alpha darab beta. Alpha beta lah. So alpha beta dah ada nilai ke belum? Berapa alpha beta kita? 2. Gantilah 2. So HDP baru kita 8. Okey, HDP saya tak faham dia. HDP hasil darab. 2 alpha darab 2 beta lah. Kan fungsi baru, punca baru kita kan? Apa dia? Macam mana dia dapat 4 alpha beta? Lah, 2 darab 2? 4 lah. Alpha darab beta? Alpha beta. Tapi kalau tambah dia 2 je. Kalau tambah kan tak boleh tambah. Tu kan sebutan lain-lain. So kita faktorkan. Lupa. Sorry. 2x tambah 2y boleh tambah ke? 2x tambah 2y boleh tambah ke? Kita garage? Tak boleh cikgu. Tak boleh. Sebutan lain-lain. Tapi kalau darab, 2x darab 2y jadi apa? 4xy. 4xy. Sama lah macam ni. Faham cikgu. Alright. So, apa kita punya persamaan? X kuasa 2 tolak negatif 3x tambah 8 sama dengan 0. So, X kuasa 2 tambah 3x tambah 8 sama dengan 0. Dah siap. Boleh? Boleh cikgu. Korang pernah tengok tak? Itu dia. Itu keunikan dia. So dia kalau korang tengok dekat soalan nombor 7 tu dia boleh jadi 2 alpha tambah 2, beta tambah 2. Kalau dekat soalan C tu A per alpha, 4 per alpha dengan 4 per beta. Itu keunikan dia. Tajuk ni cikgu paling suka. Okay. So macam mana nak cari alpha tambah beta tu daripada persamaan fungsi kuadratik yang pertama, dapat dia punya alpha beta. Yang kedua tu korang kena olahkan dia. Nanti kalau dapat sebutan tambah, ambil yang tambah. Kalau darab, ambil yang darab. Boleh ke? Boleh. Boleh. Ya? Yang D. Yang D, oi, laju. Ada P. Okay. Yang P tu. Tak dengar. Soalan D tu.
2x kuasa 2 tolak 8x tambah P. Hmm. Ini nak buat macam mana? Dia suruh cari P. Okay. Yang ni dia bagi tahu satu punca bagi persamaan ni adalah 3 kali ganda satu punca yang lain. Kalau satu punca tu alpha contoh, satu lagi apa? Dia kata satu punca lah tu adalah 3 kali ganda daripada satu punca yang lain. Kalau satu punca yang pertama alpha, yang kedua? Alpha kuasa 3. Bukan kuasa 3. Apa dia? Main? Darab 3. Darab 3. Darab 3. 3 alpha. So inilah kita punya punca. So macam mana kita nak guna dua punca ni supaya nak dapat nilai P. Still guna yang sama juga, hasil tambah punca, hasil darab punca. Okay, D tu je kita dah bagi hint dah. Satu alpha, satu lagi 3 alpha. Cuba cari P. Okay. Korang nak sambung ke? Ada soalan lagi tak? Kita dah habis untuk pasal ni. Kalau korang nak bincang lagi banyak soalan, cikgu okey je. Boleh tak kalau try lain? Yang mana? B, C. Try C, cikgu. Boleh. C. Korang nak try kan? Korang nak try. Okay, soalan C. Okay, jom kita buat sama-sama. Korang buat dulu. Okay, first cari alpha tambah beta dulu daripada persamaan yang pertama. Syairah okey? Syairah faham tak? Faham cikgu. Faham Okay. Yuyi? Are you okay? Okay. 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 Siapa ada soalan bagi tahu? Kita garas tengah cakap ke? Oh, lag. Tak dengar apa-apa pun. Cikgu nampak mic dia bergerak-gerak. Tapi suara Sorry tak adik. sampai. Apa soalannya? Sekarang dengar tak cikgu? Senyap sunyi, tak dengar apa pun. Mana soalannya? Kita garas. Azman okey Azman? Korang dengar suara cikgu tak? Mana hilang semua orang ni? Dengar. Dengar. Azman okey tak? Macam ada masalah besar tu. Azman, cuba cerita sikit.
Soalan sebelum tadi cikgu buat tu faham. Lepas tu soalan seterusnya tu blur. Kena cari boleh. Ni sayang soalan A ni boleh 7A ni faham? Kau sekali pandang tu nampak macam faham lah dengan cikgu Soto ni. Kena buat. Sebab tu cikgu cakap subjek math dia bukan subjek menonton. Kalau tengok memanglah senang. Sebab tu kalau kita tengok video YouTube ke, video TikTok ke, IG ke apa kan. Kalau orang tengok video yang cikgu-cikgu tu buat. Seronoknya, mudahnya. Memanglah. Cuba buat sendiri. Okay. Dia bukan subjek menonton. Tak boleh. Kena cuba buat. Salin tulis balik. Okay. Kena cari alpha beta dulu kan. Kita tak perlu cari nilai alpha dengan beta. Tapi kita kena tahu alpha tambah beta dengan alpha darab beta. Okey dia. Okay. Sekarang dengar ke? Sekarang dengar. Nasib baik. Okey. Macam tanya soalan tak dengar. Aisyah, okay? Okay. Alright. Balkish, boleh buat tak soalan C? Saya start nak cari HTTP. Nak cari HTTP je. Susun balik. Keluarkan alpha tambah beta dia dengan alpha darab beta dia. Vina okey Vina? Tengok macam nak telan cikgu je tu. Jangan stres, sabar. Bawa bertenang. Ni tengok cikgu tu macam, cikgu ni kecil besar je. Senanglah apalah. Cikgu cuba lah buat sendiri. Ya. Jawapan dia X kuasa 2 tambah 8/5. 2 tambah 8/5. Tambah 48/5. 8/5. Okey. Cikgu simpan jawapan ni main kat sini. Daripada 3x kuasa 2 tolak 2x tambah 5 sama dengan 0. Alpha tambah beta dia berapa? Negatif. Negatif 2/3. Sorry. Kenapa negatif? 2/3. Kenapa negatif? 2/3. Itu yang saya cakap. Bila salah yang macam tu, jangan padam. Okay. Mark dengan pen merah. Ini mesti negatif. Okay. Sebab kalau kat sini negatif, kat situ negatif. So, kita punya ini adalah 2/3 saja. Alpha beta dia berapa? 5/3. 5/3. Good job. Okay, sekarang kita nak cari HDP dengan HTP dia. So, hasil tambah punca, kita nak tambah apa ni? 4/alpha tambah 4/beta. Okay, semua orang tengok dulu. Macam mana nak tambah ni dua pecahan ni? Macam mana nak tambah dua pecahan ini? Dua pecahan. Darab. Kalau pecahan nak tambah jadi kena buat apa? Darab atas bawah. Darab atas bawah ataupun samakan bawah. So yang ni darab dengan beta, atas pun darab dengan beta, ini darab alfa, sini pun darab alfa. So kita akan dapat 4 beta tambah 4 alfa per alfa beta. Nampak sesuatu? Lepas tu buat apa ni? Faktorkan 4. Yang dalam ni tinggal alfa tambah beta. Alfa tambah beta, beta tambah alfa samalah. Per alfa beta. Alfa tambah beta dah tahu ke belum? Alfa beta dah tahu ke belum? Ya. Masukkanlah. Hasil darab punca pula. 4 per alfa darab 4 per beta. Kalau darab, kena samakan bawah ke?
Tak payah. Ya. Atas darab atas, bawah darab bawah. 4 darab 4, 16. Alfa darab beta, alfa beta. Lagi senang. Malah okey malah? Macam tu je. Okay, so korang kena kreatif guna benda tu. Dapat ya, Guru. Dapat dah? Cikgu rasa masalah korang bukan dekat maths ni, dekat algebra ni. Pecahan macam mana nak darab tah? Pecahan macam mana nak tambah tah? Okay. Bukan maths tu pun yang susah. Maths tu yang alpha beta tadi tu je awal-awal. Yang the rest tu, korang punya basic algebra tu. Okay, so 4 darab alpha tambah beta berapa? 8/5. Sekejap ni 2/3. Bawah dia ada alpha beta 5/3. Cuba kira tengok. Macam dahsyat je ni. Sekejap, saya nak keluarkan cikgu punya. Okay, so 4. Sekejap. So 4 kurungan 2/3. Lepas tu 5/3. Berapa dia punya hasil tambah punca? 8/5. 8/5, betul? Sama dengan 8/5. Kalau hasil darab 16 per alfa beta 5/3. So berapa? 28/5. 16 per 5/3. 48/5. Okey. 48/5. Cuma positif negatif lah ni, Man. Itulah. Okey. So jawapan kita adalah X kuasa 2 tolak 8/5. X tambah 48/5 sama dengan kosong. So nak cantik lagi, 5 tu letaklah ke depan. Tolak 8X tambah 48 sama dengan kosong. Boleh? Boleh. Okay, alright. Soalan B dengan soalan D ni, cikgu tinggal untuk korang cuba. Tunjuk bawah. Ya? Tunjuk bawah cikgu. Tunjuk bawah, okey. Dah? Bawah mana? Bawah meja? Okey. Alright. So minggu depan kita tengok macam mana nak buat ketaksamaan kuadratik pula. Okay, so soalan B dengan soalan D ni cikgu tinggal untuk korang cuba buatkan. Okay. So, korang belajar sesuatu hari ni? Belajar. Okay. Alright. So, inilah maths. Memang kalau dalam kelas tu macam, macam faham. Tapi waktu buat, kenapa tak boleh buat? Okay, so itulah dia. So, kalau depan cikgu pun korang rasa macam tu, lagilah korang kena buat ulang kaji. Okay, kita panggil dia proses recall balik. Okay, tak kisahlah subjek apa yang korang belajar pun. Bila korang belajar, korang nak dapat kekal benda tu lama dengan korang kena recall balik benda tu selepas kelas. So korang tak payah cari soalan jauh-jauh pun. Cikgu dah tinggalkan dah soalan dekat situ. Guna soalan yang sama. Cuba buat. Okay. Dan kalau boleh jangan tangguh lama sangat. Okay, kalau boleh sebelum Ahad, okay, hujung minggu, Jumaat, Sabtu tu, cuba buat, siapkan. Sebelum Ahad, make sure dah clear dah workbook tu. Boleh? Supaya korang boleh hantar cikgu awal, cikgu boleh tanda awal. Okay, janganlah sampai hari Sabtu pagi baru hantar, hari Rabu pagi baru hantar, ada hari Selasa baru hantar. Okay, hantar bagus, cikgu sangat appreciate yang hantar. Lagi better daripada yang tak hantar. Okay, tapi sebab cikgu nak tanda, sebab cikgu sangat appreciate untuk yang hantar tu, cikgu nak tanda. So, cumanya bila hantar lambat sangat, cikgu tak sempat lah. Ni, cikgu pun ada kekangan lain. Okay. So, sekali lagi cikgu nak ingatkan, cikgu rasa cikgu akan sentiasa ingatkan korang benda ni. Jangan belajar maths macam korang belajar maths. Okay. Jangan guna cara yang sama. Korang dah masuk kelas dah. Korang tak boleh jadi sama macam korang yang sebelum ni. Kalau korang still keep macam mana korang belajar dekat sekolah, lepas tu macam tu lah korang punya attitude belajar maths,
Lepas tu sekarang korang tambah tuition. Macam tu juga korang punya attitude belajar maths. Still tak ada latihan konsisten setiap hari. Result dia akan sama. So lepas tu korang akan keep maths susah. Cikgu ni ajar tak bagus. No. Alright. Ni second chance untuk korang faham benda ni. So kalau korang tak buat lagi betul-betul benda ni, korang tak ubah attitude, korang tak ubah sikap, macam mana cara kaedah korang belajar maths, result dia akan sama. Trust me. Maths dia tak ada yang tengah-tengah. Dia either korang betul-betul faham, dia punya asas, ataupun korang akan terus tak faham apa. Okay. So cikgu yakin korang boleh buat. Cikgu nampak korang boleh buat. So korang kena buat lah. Cikgu percaya korang boleh buat. Tapi kalau korang tak buat, sisi lah. Okay, boleh. Okay, so cikgu sangat yakin korang boleh kuasai maths ni. Okay, cuma kena latihan yang betul lah. Okay, so latihan yang cikgu bagi tu cuba buat. Kalau korang perasan dekat belakang tu, ada latihan pengukuhan tak silap cikgu. Yang tu cikgu kumpul soalan-soalan exam sebenar. Kalau korang rasa tak cukup yang soalan yang cikgu tinggal tu, cuba tengok soalan yang kat belakang. Bahagian latihan pengukuhan tu, ada latihan yang berkaitan dengan tajuk yang kita belajar ni. Ataupun latihan yang berkenaan dengan latihan yang kita dah belajar yang first class punya session. Cuba buat. Test. Kalau korang dah boleh buat level soalan yang level SPM, level periksa punya, saya tu. Boleh. Okay, alright. So, kalau tak ada apa-apa, kita tutup dulu sesi kelas kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. Alright. So